Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berpuasa makbul doanya. Muka surat 39. Nanti kita patah balik 39. Boleh putra? Baik, Ustaz bacakan hadis yang bawah tu. Thalathu da'awatin mustajabat, da'watus saimi wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Sila putra baca 40 ke surat. Ada 3 doa yang makbul sangat, mustajab sangat. Satu, doa orang yang berpuasa. Ni tak kira puasa Ramadan ataupun puasa yang lain. Kan hadis tadi tak sebut orang yang berpuasa. Mana-mana orang berdoa di bulan Ramadan tu makbul. Tapi ini spesifik orang yang berpuasa. Terutama sekali puasa Ramadan. Terus Doa orang yang dizalimi. orang yang dizalimi, jangan zalim ke orang. Siapa yang zalim ke orang, nanti di akhirat pahala amalan dia bagi ke orang tu. Contohnya dia zalim dekat A, B tu zalim dekat A, maka di akhirat nanti pahala B, pahala solatnya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, diambil pahala tu dibagi pada A sampai habis pahala B tu, maka dia jadi orang yang bankrupt, orang yang muflis. Jangan zalim ke orang. Seekor kambing menanduk kambing yang lain. Dalam hadis ni, mati kambing yang ditanduk tu, di akhirat dia minta tuntut. Kambing minta tuntut dengan kambing. Ini kan hajah dengan hajah, lagilah. Jangan zalim dengan orang. Patah balik muka surat 12. Baik, tadi muka surat apa tadi tu? 7 kan? Baik, mari kita lihat muka surat 7. Idza hadis tu ya. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailah. Terus muka surat 8 atasnya. Apabila datang awal malam daripada bulan Ramadan. Bila awal bulan Ramadan ni, kita dijangka puasa bila? Dijangka. Yakin dia ke ajah ni? Belum lagi ru'yah dengan hisab ni. Yakin dia ni, apa rahsia yakin sangat ni? Rupanya kalender. Siapa pun dalam dunia ni, alim mana pun, hebat mana pun, dia takkan berani menetapkan satu Ramadan ever. Pandai macam mana pun tak berani. Sehingga teropong dulu di langit tu. Teropong bapa bulan ke anak bulan. Kita teropong bulan tu, teropong anak bulan ke bapa bulan? Tahu anak bukan bapa lagi. Kemudian teropong sekali lagi setelah akhir Ramadan. Kita tengok bulan tu ada lagi ataupun tak. Dah timbul tak bulan baru? Nak tunjuknya hebat tak Ramadan? Itulah raja segala bulan. Macam raja datang tempat kita ni. Kalau raja datang, terus kita akan bertungkus lumus. Walaupun raja tu sepatutnya datang esok, tiba-tiba hari ni datang, kita nak sambut ke tak? Of course, sebab raja kan. Sama juga dalam tentative program, contohnya pukul 12 baru habis. Raja tadi nak stop pukul 10 balik. Siapa berani tolong tahan dia
Tak, tuanku tak siap lagi ni. Ada berani? Sebab raja kan? Itulah Ramadan. Kedatangannya dinanti dengan precisely. Kalau nak datang, dia datang, puasalah kita. Tak datang, esok masih lagi tak puasa. Kalau pergi Ramadan tu, pergi ke? Ada lagi ke? Dah pergi dah? Baru esok hari raya. Kalau tak, 30 Ramadan. Hebat tak bulan Ramadan? Itu nama raja. Kena? Baik. Kalau di awal Ramadan, katalah tadi yakin je Kak Ajah kata hari Selasa. Tak apalah, kita ikut jugalah. Katalah Selasa berpuasa. Malam Ramadan pertama tu bila? Ithnain. Jangan malam Selasa tu esok dah Rabu dah pun. Sebab hari tu dikira masuk malam tu jangan sibuk. Sebab kita nak dapat pandangan rahmat Allah. Itu. Terus apa tu? Dibelenggu syaitan-syaitan dan jin yang ganas. Sudah saya syarahkan tadi. Terus ditutup pintu-pintu neraka sehingga tidak dibuka satu pintu pun daripadanya, dan dibuka pintu-pintu syurga sehingga tidak ditutup satu pintu pun daripadanya. Bergembira sebab ramai rahmat Allah turun, masya-Allah. Terus lalu penyeru siapa penyeru ni? Wallahu a'lam. Mungkinkah malaikat? Terus wahai orang yang inginkan kebaikan, lakukanlah semahumu pada bulan Ramadan ini. Apapun yang kamu nak lakukan, walaupun sekecil-kecil benda. Buang tahi cicak di masjid tu nampak kecil kan, tapi konsekuens dia kalau tuan imam pijak tahi cicak tu, sah tak solat tuan imam? Kalau tuan imam tu tak sah, dan lepas solat imam pun bagi tahu, maaf semua makmum, tahi cicak dekat kaki saya. Lepas solat ni habis semua batal, kecuali imam tu sengap je. Tahi cicak kat kaki tu sengap je, itu sah. Tengok, tak cicak sebutir je. Besar tak pahala buang tak cicak tu? Besar. Jangan tunggu siap ataupun apa haji mana, tak, jangan tunggu, kita sendirilah ambil tisu buang. Tu nah. Terus wahai orang yang inginkan kejahatan, kurangkanlah. Malah berhentilah sebab bulan dah masuk ni. Sebab buat dosa di bulan Ramadan besar dosanya. Buat pahala di bulan Ramadan besar pahalanya. Terus Allah, ramai orang yang dibebaskan daripada neraka, dan begitulah terjadi pada setiap malam Ramadan. Alhamdulillah. Kita belum masuk ke hadis yang kelima daripada Sayyidina Abu Nadrah berkata, tuan-tuan ikut je ya, ikut apa hadis kita ni. Sami'tu Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli amma wahida fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadhara Allahu ilaihim wa man nadhara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abada wa amma thaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu 'inda Allahi min rihil misk wa amma thalitha fa inna al-malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa laylah. Allah, suka sangat hadis ni. Allah, seronok sangat. Wa amma ar-rabi'ah fa inna Allah ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi awshaka an tastarihu min ta'abi ad-dunya ila dari wa karamati. Wa amma al-khamisah fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafara lahum jami'an. فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر؟ قال لا. ألم تر إلى الأمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. نعم. تفضل. Sila. Aku telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku telah diberikan 5 perkara pada bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat lain sebelumku. Walhal sebelum-sebelum ni banyak betul kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong buat catatan sedikit. Ulama mengatakan wajib bersyukur pada 4 perkara. Boleh buat catatan.
Satu, bersyukur kerana kita dijadikan makhluk. Kita dijadikan. Kalau saya tak dijadikan Allah, tak mungkin saya nak sampaikan ilmu ini, menyampaikan ilmu pahala besar. Tak mungkin Kak Ajar, Mak Ajar, adik-adik datang majlis ilmu ni, Abang Haji juga, Pak Haji datang majlis ilmu besar. Jadi syukur pertama kerana dijadikan oleh Allah. Yang kedua, kita ini manusia. Syukur lagi. Kalau Allah jadikan kita burung, boleh tak? Boleh. Kalau kita dijadikan zirafah, boleh tak? Kita tak berada dekat Masjid Ar-Ridwan hari ini. Kat mana kita? Dekat zoo negara. Sebab itu kata ulama, kalau tengok binatang, sunat sujud syukur. Tapi sujud kat rumah, jangan dekat zoo. Maksudnya kita pergi zoo negara tu kan, tengok krokodil, zirafah, ular, gajah, tak apa, kumpul semua tu nanti balik zoo, balik kat rumah, lepas solat kan, Allahu Akbar, sujud syukur. Jangan depan gajah tu, gajah, Allahu Akbar. Jalan lagi monyet, Allah, tak habislah. Yang kedua, kalau tengok orang sakit juga sujud syukur. Sebab kita sihat, orang lain sakit. Tapi jangan sujud depan orang sakit. Balik kat rumah. Jangan pergi ICU, Ajah bila admitted 2 hari lepas. Sakit apa Ajah? Sakit darah tinggi. Tunggu sekejap Ajah ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Syukur saya tak kena macam Ajah. Lepas 5 minit 2 orang masuk ICU. Apa kata Ajah tu? Masuk ICU kawan tu. Boleh ya? Bila sujud syukurnya ni kat rumah. Terus putra. Ada poin yang pertama, sesungguhnya apabila datang malam pertama bulan Ramadan, Allah telah melihat mereka dengan pandangan rahmat-Nya, dan sesiapa yang dilihat oleh Allah, dia tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Sebab itu malam pertama tu jangan lara, jangan berada di padang bola, di tempat-tempat maksiat yang lain. Biar berada di masjid. Sebab itu malam pertama penuh masjid. Kadang-kadang sampai ke tandas solatnya tu. Alhamdulillah lah tu ya. Sebab kita nak merebut malam pertama tu, jangan. Tidak. Kita nak mendapat pandangan Allah. Terus ada pun yang kedua, sesungguhnya bau mulut mereka ketika waktu siang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Maaf ya, pernah cium bau kasturi tak? Tak pernah cium? Oh bukan, ingat kasturi tadi. Lebih kurang. Tolong diingat, minyak lelaki biar kurang warna tapi kuat bau. Minyak lelaki perempuan biar kuat warna tapi kurang bau. Ulang balik takut keliru. Minyak wangi lelaki kurang warna tapi kuat bau. Minyak lelaki perempuan kuat warna tapi kurang bau. Dan antara minyak yang sedap waunya adalah minyak kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Ini satu perbandingan yang sangat ekstrim. Ekstrim maksudnya sangat hebat. Bau mulut orang berpuasa tu bukanlah harum baunya. Jangan dia hembus-hembus depan orang tengah berpuasa. Kenapa ni? Kan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Boleh? Jadi bau mulut tu pun sebegitu baunya di sisi Allah lebih harum daripada kasturi. Ini kan pula bau bau apa?
Ini kan pula baca Al-Quran, bersedekah. Bau mulut yang tak sedap tu pun, kerana Allah sayang sangat, suka sangat. Ya, kerana itu lebih lagi kalau kita baca Quran dan yang lain-lain. Terus Adapun yang kedua, sesungguhnya bahawa mereka sudah tadi yang ketiga pula. Tak habis-habis hari ini putra. Adapun yang ketiga, sesungguhnya para malaikat memohon keampunan untuk mereka pada setiap hari dan setiap malam. Oh, saya bila tengok ni suka sangat-sangat. Allah, suka sangat-sangat lah. Sebab kita ni banyak dosa. Kita ni banyak dosa. Memang Nabi sebut, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu buat kesalahan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang buat dosa itu segera mohon ampun kepada Allah. Maaf ya, kita ni banyak dosa. Tuan-tuan tengok orang tu macam hebat, sebab Allah yang tutupkan kekurangannya. Nampak macam bagus, Allah tutupkan keburukannya. Siapa yang tahu apa kita buat kat rumah? Siapa tahu? Allah memanglah. Siapa lagi tahu? Isteri. Sebab itu isteri yang tahu kita kat rumah tu. Di luar lembut je, dekat rumah siapa yang tahu? Ya Allah, isteri lah yang tahu. Dekat luar tu berjalan tersepak kertas je. Oh sorry, ni tersepak kertas. Tapi dekat rumah 5 ekor kucing mati disepaknya. Sebab itu siapa yang ada isteri, baik-baik dengan isteri. Jangan dia tulis nanti dekat Facebook, you know, mulalah tu. Haji ni kat rumah not as what you see outside. I know him much, very much. Living together for almost 20 years together. Batuk dia saya tahu. Kalaulah isteri itu buat tulis tak elok, akan ke susah? Karena itu isteri kalau bagi statement, betul lah tu. Kalau kawan-kawan di surau masjid bagi statement, belum tentu. Contoh ya, bagaimana haji itu? Kata jemaah, oh Masya Allah, kau tim bagus, awesome. Tapi kat rumah siapa tahu? Kalau isteri kata, ya suami saya Masya Allah, ya betul lah tu. Sebab dia yang tahu kan, marah tak marah, kasar tak kasar. Tu. Jadi baik-baiklah dengan isteri. Siapa yang dah ada isteri tu, baik-baik dengan isteri. Bismillah. Lupa saya tadi, malaikat yang mohon doa. Kalau malaikat mohon doa dimakbul tak? Sebab mereka tidak ada dosa. Bila mereka mohon ampun tu, setiap hari dan malam. Mohon untuk apa? Diampunkan dosa. Tak seronok lagi. Saya rasa something lah. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang. Kita buat dosa, malaikat mohon ampun. Takkah hebat tu? Dimakbulkan pula tu. Memanglah ya Allah, memang Engkau lah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terus adapun yang keempat, sesungguhnya Allah memerintahkan syurganya lalu berfirman kepadanya, bersedialah dan berhiaslah untuk hamba-hambaku. Aku mengharapkan mereka beristirahat daripada kepenatan dunia menuju ke istana-istana pengayaanku dan kemuliaan-kemuliaanku. Sebab puasa ni pelik. Salah satu rahsia besar puasa, tolong diingat ni. Salah satu rahsia besar puasa, catat ya. Apa dia? Seseorang meninggalkan yang halal semata-mata menjunjung perintah Allah di bulan Ramadan. Apa rahsianya? Lebih mudah meninggalkan yang jelas-jelas haram di luar Ramadan. Semula seseorang sanggup meninggalkan yang halal di bulan Ramadan,
semata-mata menjunjung perintah Allah, sepatutnya akan menjadikan dirinya lebih senang meninggalkan yang jelas-jelas haram selepas Ramadan. Cuba, ketika siang Ramadan, boleh tak minum? Tak boleh. Boleh tak makan? Tak boleh. Boleh tak bersama dengan isteri ataupun suami? Walau tiga dihalalkan, sanggup kita tinggalkan dalam tempoh waktu yang panjang, subuh sampai maghrib, tak kita minum, tak makan, tak bersama dengan isteri, walau halal. Nah, itu nanti akan mendidik jiwa ini supaya lebih senang meninggalkan perkara yang jelas haram di luar Ramadan. Dah catat tadi ni. Ini satu faedah yang besar di bulan Ramadan. Baik, terus. Adapun yang kelima, sesungguhnya apabila datang akhir malam bulan Ramadan, Dia, Allah, mengampunkan mereka semuanya. Lalu seorang lelaki daripada mereka bertanya, adakah ia malam Lailatul Qadar? Allah ampunkan dosa ni kenapa? Sebab malam Lailatul Qadar yang hebat tu ke? Lalu Nabi menjawab, Lalu baginda menjawab, bukan tidakkah kamu bukan. Berhenti situ. Bukan. Tidakkah kamu melihat para pekerja yang bekerja, lalu apabila mereka telah selesai daripada kerja-kerja mereka, mereka akan diberikan upah-upah mereka. Ini cara Nabi mendidik. Tak, bukan sebab Lailatul Qadar. Tak, Lailatul Qadar pun Allah ampunkan juga dosa mereka. Cuba kamu tengok orang bekerja, kan mereka kena bagi upah, macam itulah. Jadi upah bagi orang yang di bulan Ramadan itu adalah pengampunan daripada Allah. Pengampunan ni penting tak? Penting. Pengampunan ini penting. Siapa adik-adik ni menghafal, lambat betul hafal, belajar lambat nak faham, bisnes lambat nak untung, buat serba-serbi lambat saja. Dua, anak-anak kasar perangai, mak anak pun begitu juga, bapa anak pun begitu juga. Ulama kata kalau sesuatu itu melambatkan, mengeraskan, itu mungkin disebabkan dosa. Macam mana caranya? Minta ampun. Komputer ataupun handphone jadi lambat, cek ada virus, lalu melambatkan handphone, kita nak install pun lambat. Apa harus kita buat? Buangkan. Jangan buang handphone, buangkan virus. Jangan dibuang komputer, laptop, buangkan virus. Macam mana cara buang virus? Anti-virus. Dosa tadi tu macam mana nak buang? Dua. Satu, istighfar. Istighfar. Adik-adik di sini ada belajar Arab tak? Bahasa Arab tak, Yusuf? Ada? Istighfar, tengok istighfar. Asal perkataannya ghafara. Ghafara maksudnya apa? Ampun. Kalau belajar fi'il mazid tambahan, alif sin ta, ista maksudnya minta, ghafara ampun. Jadi istaghfara minta ampun. Boleh? Nasaha, nasihat, tambah ista tu apa maksud tadi? Minta. Jadi istansaha, minta ampun. Boleh? Aana, tolong. Ista, jadi minta aana, tolong. Ista, minta, jadi minta tolong. Boleh? Mana-mana perkataan yang ada ista, ia melibatkan usaha. Sebab itu ghafara, ampun. Istaghfara, minta ampun, mesti ada usaha. Apa usahanya? Sebutlah. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu usaha tadi tu. Baik, yang kedua usahanya adalah bertaubat. Taubat ada 3 syarat. Ingat adik-adik.
A. Taubat ada 3 syarat. S, T, A. Siapa yang dapat jawab ni, nanti saya akan tanya dengan adik-adik ya. Siapa yang dapat jawab, kita hadiahkan dia buku. Putera dah dapat dah satu, jangan minta lagi. Orang lain pula, Yusuf ke, Ahmad ke. Saya akan tanya soalan. Antara soalan itu, apakah syarat-syarat taubat? Ingat, S, T, A. S, sesal, mestilah menyesal. T, tinggalkan maksiat itu. A, azam, jangan buat lagi. Ada berapa syarat taubat? 3. 1, sesal. T, tinggal. A, azam. Baik. Itu tengoklah nanti celah-celah mana kita tanya soalan. Siapa yang dapat jawab soalan tu, kita hadiahkan dia buku. Baik. Selesai. Muka surat berapa tadi kita? Muka surat 11. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita sambung dan agak jauh sikit melompat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 17. Mengerjakan satu amalan sunat diberi pahala seperti satu amalan wajib, dan satu amalan wajib diberikan pahala seperti 70 amalan wajib. Disebutkan dalam hadis yang panjang daripada Sayyidina Salman Al-Farisi tentang kelebihan bulan Ramadan. Panjang betul hadis ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khairi kana kaman adda faridatan fima siwa, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa." Silakan putra. Sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dalam bulan Ramadan dengan satu kebaikan adalah pahalanya seolah-olah menunaikan satu kefarduan dalam bulan sekalinya, itu di luar Ramadan. Kalau dia solat sunat qabliyah zuhur, itu seperti mendirikan solat fardu zuhur. Baik, satu sunat dibalas satu wajib. Yang kedua, dan sesiapa yang menunaikan satu kefarduan dalamnya adalah pahala seolah-olah menunaikan 70 kefarduan dalam bulan selainnya. Kalau kita solat zuhur di bulan Ramadan, itu seperti 70 kali zuhur di luar Ramadan. Bagi salam wajib ke sunat? Bagi salam sunat. Jawab salam wajib tak? Pahala itu cuma 3 ada. Yang sunat tadi jadi wajib, yang wajib jadi 70. Pahala yang mana besar? Pahala kita bagi salam ke jawab salam? Siapa nak bagi kalau macam tu? Jawab salam ke bagi salam yang pahalanya lebih besar? Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Jadi salat sunat dengan wajib mana satu besar? Lepas ni tak ada lah orang bagi salam. Sebab awak dulu bagi salam, saya nak jawab ni. You first. No, you. No. Lah, duduk sengap. Dari segi fardu wajib dengan sunat, besar pahala jawab salam. Tapi dari segi siapa yang memulakan, dia besar pahala. Tak mungkin orang itu akan jawab salam dan jawab salam itu besar pahala kalau tidak ada orang bagi salam. Maka orang bagi salam tu jadi lebih besar pahala. Sebab daripada dialah orang itu mendapat pahala wajib. Boleh semua? Jadi nanti kita nak bagi salam ke nak jawab salam? Bagi salam ke orang. Siapa yang bagi salam ke orang? Satu, dia yang membuka jalan kebaikan pada orang sehingga orang tu dapat pahala besar. Dua, dia lebih tawaduk. Orang yang bagi salam ke orang lebih tawaduk. Sebab ada orang tak nak I lebih besar daripada you, tak. Kalau dia bagi salam tu tak ada tawaduk. Orang yang sangat mulia di sisi Allah, orang yang tawaduk. Dalam Masjid Ar-Ridwan sekarang ni, kita mengaji kat bawah, ada orang kat atas ni. Saya tengok tadi, ni ada orang kat atas ni.
Dalam pejabat pun ada juga orang. Nah, siapa di kalangan kita paling mulia di sisi Allah? Orang yang paling tawaduk. Bukan orang yang mengajar. Orang yang paling tawaduk. Siapa di kalangan kita paling tawaduk? Jangan pula jangan. Siapa yang tawaduk? Tawaduk itu amalan hati. Nah, kalau kita rasa kita paling hina, tawaduk dah tu. Tapi rasa jangan lagi. Itu tak tawaduk lagi. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat keistimewaan bulan Ramadan, muka surat 18. Hanya bulan Ramadan yang namanya disebut dalam Quran. Cuba tengok bulan lain, tak disebut pun. Kalau dalam satu majlis besar di stadium 5,000 orang mai, tiba-tiba penceramah terkenal tu sebut nama Yusuf dengan putra, mesti orang lain heran. Siapa dua orang tu? Dalam ramai-ramai pasal apa dua orang tu kena sebut? Tak tahu. Mesti special. Rupa-rupanya dulu kedua-duanya pernah membaca jadi muqri. Adapun Yusuf sekejap jadi muqri. Adapun putra insya-Allah sampai isyak malam ni. Yang pasti kita akan ada kuliah lagi sambung lepas Zuhur ya. Cuma bila ni tak tahu. Ponti itu kalau cepat-cepat. Sebab itu keduanya pernah berjasa dengan saya. Mulia kan? Orang lain pun kenapa nama saya tak disebut? Saya duduk paling depan sekali. Yusuf dengan putra yang disebut. Sebab special. Pernah berkhidmat dengan saya satu hari. Contoh. Begitulah. Dalam Quran Ramadan dia namanya disebut, dan nama itu akan kekal sampai hari kiamat. Satu. Yang kedua, muka surat 19, solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan ada nama tarawih tak? Tidak. Mari kita lihat muka surat ini, kelebihan orang yang berpuasa. 23. Muka surat 23. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. As-siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Terus muka surat 23. Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi. Hadis qudsi. Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Anak Adam adalah manusia. Jangan anak Adam ni Qabil dan Habil je, bukan. Anak Adam ni kitalah semuanya. Untuk dirinya kecuali puasa. Terus, sesungguhnya ia milikku dan akulah yang akan membalasnya. Guru kepada Imam Syafi'i. Adik-adik, ini soalan yang akan ditanya juga. Kalau dapat jawab, hadiahnya buku. Guru kepada Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah. Boleh? Guru kepada Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Semula, guru kepada Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah. Guru kepada Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan bin Uyainah ditanya, wahai Imam, apa maksudnya Allah katakan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya? Apa maksudnya tu? Kata Imam Sufyan bin Uyainah, di akhirat siapa yang buat zalim dengan seseorang, maka pahala amalannya akan diberikan pada orang yang zalim itu. Pahala solat, zakat,
haji, umrah, sedekah, kecuali pahala puasa. Pahala puasa tak diganggu. Nah, sehingga pahala puasa inilah yang nanti akan menolong dia masuk dalam syurga. Unik tak puasa ni? Unik. Puasa sunat baik, puasa wajib baik. Terus puasa itu perisai. Apabila seseorang daripada kamu berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata perkataan yang kotor dan menjerit-jerit. Sekiranya seseorang menciumnya atau mengajaknya bergaduh, maka katakanlah, sesungguhnya aku berpuasa. kalau ada orang nak ajak adik bertumbuk, bergocah, royak lalu, hamba puasa. Gapo dia? Saya berpuasa. Maksudnya apa ni? Saya puasa ni, saya tahan nafsu bergaduh ni, tak nak gaduh sebab menjunjung perintah Allah. Mudah-mudahan dengan sebutan itu, orang tu, ya Allah, bagusnya dia ni menjunjung perintah Allah. Saya pula nak pukul dia, sangat tak patut. Nah, mudah-mudahan hatinya ringan. Baik, terus. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam kekuasaannya, sesungguhnya bahawa mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Dikatakan Nabi Musa ketika nak bermunajat kepada Allah, Allah suruh berpuasa. 30 hari Nabi Musa berpuasa. Hari yang ke-31 Nabi Musa gosok gigi. Lalu dikatakan pada Nabi Musa, "Ya Musa, kamu tak tahu ke yang mulut bau orang yang berpuasa itu, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi? Kenapa kamu gosok gigi? Sum asyaran, puasa lagi 10." Tu yang Nabi Musa tambah lagi 10 hari itu. Jadi 30 campur dengan 10 berapa? 40. Kan dalam Quran menyebut wa wa'adna Musa. Adik-adik yang hafaz Quran, wa wa'adna Musa arba'ina laylatan. Lalu kami janjikan kepada Nabi Musa untuk dia bermunajat dengan baginda bermunajat, iaitu 40 malam. Di bukit mana? Tur Sai. Nah, kita panggil Jabal apa? Gunung Semenanjung Sinai. Asalnya Bukit Tur Sai. Terus untuk orang yang berpuasa, dia ada dua kegembiraan yang dia bergembira dengan kedua-duanya, iaitu apabila berbuka, dia gembira berbuka puasanya. siapa yang ada pengalaman buka puasa di Makkah, Madinah, kan ada orang Arab tarik kita, duduk sini Syekh, duduk sini Syekh. Ketika kita buka puasa tu, tak lebih daripada 1 laban susu masam, 2 kurma, 3 air zam-zam, yang 4 mungkin kuih muih. Tak ada, 4 tu je. Tapi perasaan gembira tu bukan main. Ada tak pengalaman tu? Makan tu je. Tak ada bubur lambuk, cakoi, lompat tikam, apa lagi, akok, Milo ais, tak ada. Tapi kenapa gembira? Itulah sebab kita makan, sepanjang hari tak makan. Terus, dan ketika bertemu dengan Tuhannya, dia gembira dengan puasanya, pahala puasanya. Dalam riwayat yang lain daripada Imam Al-Bukhari, hadis sambung lagi dengan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bi wal hasanatu bi asyri amthaliha. dia orang yang berpuasa meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya kerana aku. Puasa adalah milikku dan akulah yang membalasnya. Walhal semua amalan milik Allah, tapi ini spesifik kerana ia sangat special. Setiap kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda kebaikan sepertinya. Baik, mari kita lihat pada muka surat.
yang kalau yang berulang kita tak baca. Baik. Muka surat 27. Muka surat 27, puasa menghapuskan dosa. Puasa sunat, puasa wajib, qada, nazar, kafarah, semua masuk dalam kategori ini. Daripada Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, kunna 'inda Umar faqala ayyukum yahfazu hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu ana qala innaka lajari'un wa kaifa qala sallallahu alaihi wasallam qala qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Nah, kami pernah duduk bersama Umar, lalu dia bertanya. Jadi ketika itu Nabi dah wafat. Jadi mereka kata Sayyidina Salman, Sayyidina Hudzaifah, kami pernah duduk dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini dikatakan badan beliau besar betul. Ini Sayyidina Umar, kejaplah. Sayyidina Umar badan beliau besar. Orang Arab besar tak? Biasa orang Arab besar. Siapa paling besar dalam badannya dalam dewan solat kita ni? Jangan tengok orang sebelah ya. Maksudnya badannya besar. Tu orang Arab memang bukan macho, apa yang besar tu? Yang besar tu sado. Orang Arab badannya besar sado. Sayyidina Umar 2 kali. Sayyidina Umar. Sebab itu orang sangat takut dengan Sayyidina Umar. Jangan kata manusia, syaitan takut dengan Sayyidina Umar. Kalau Umar berjalan satu jalan, syaitan kat sini. Jalan, syaitan yang cemas. Syaitannya takut. Allah, Umar. Habis kurang macam itulah. Lalu syaitan nak bertemu ni, kona jalan lain. La in salaka Umar tariqan la salaka syayatinu tariqan akhar. Kalau Sayyidina Umar berjalan satu jalan, syaitan dia kona tempat lain, tak berani bertemu. Masya Allah, hebatnya Sayyidina Umar ini. Cerita Sayyidina Umar ni banyak, nantilah kita cerita ya, masa tak cukup. Kita berhenti pukul 11, pukul 10.30. Siapa yang nak makan katanya tadi ada lagi kan, tak tahulah, tadilah ada, sekarang tak tahu ada tak lagi. Tapi kita berhenti dalam lebih kuranglah 10.45 lebih kurang ya. Kita berhenti 10.30, masuk balik 10.45, 10.50. Terus, siapakah antara kamu yang menghafal hadis Rasulullah SAW tentang fitnah seperti mana yang baginda katakan? Ya, Hudzaifah berkata. Lalu aku menjawab, aku. Saya lah yang hafal tu ya, wahai Umar Amirul Mukminin. Ya, Umar berkata, sesungguhnya kamu berani bercakap, lalu bagaimanakah yang baginda katakan? Ya, Hudzaifah berkata, aku katakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnah yang timbul pada diri seseorang kerana keluarga, harta, jiwa, anak dan jirannya. Maksudnya sesuatu yang tidak baik tentang si fulan ni. Sebab apa? Dia terfitnah kerana hartanya, kerana keluarganya, jiwanya, anak dan jirannya. Dia terfitnah kerana mereka, bukan kerana dia sendiri. Yang itu akan diampunkan dosa. Terus boleh dihapuskan dosanya oleh puasa, solat, sedekah dan menyuruh pada kebaikan serta melarang daripada kemungkaran. Baik. Puasa sebagai perisai daripada godaan hawa nafsu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, beliau ni, kalau saya cerita tadi Sayyidina Umar sangat besar badan, kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sangat kecil. Beliau tu orang yang macam special lah. Kalau Sayyidina Umar tadi besar
Beliau ni orang yang kecil. Kalau nak tahu orang itu besar atau kecil, kaedahnya tengok betis dia. Tengok betis dia. Kalau betis dia halus, orang tu kecil. Kalau betis dia tak halus, besar lah maksudnya. Kalau betis dia besar, tengok badannya besar. Sayyidina Ibnu Mas'ud betisnya kecil, bermakna orangnya kecil. Kecilnya tu sampai dihina oleh Abu Jahal. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau jadi pembantu Nabi dan berdakwah. Ketika beliau berdakwah, Abu Jahal tengok, lebih kurang bahasa, kecilnya, halunya, dan kamu ini pengembala kambing. Memang dia seorang pengembala kambing, dihina oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah Abu Hakam, orang yang sangat bijaksana. Sebab dia menolak Islam, maka namanya dipanggil Abu Jahal, bapa paling jahil. Ketika perang Badar, di mana Badar? Di Madinah, Makkah. Nak pergi sini 8 hari 8 malam. Badar dekat sini. Jadi Nabi berhijrah, termasuk juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tadi tu, Ibnu Mas'ud dipanggil, berhijrah juga. Dalam perang Badar beliau ikut juga. Ketika Abu Jahal yang sombong tadi ikut juga perang Badar, lalu dicantas badannya oleh 2 orang budak dan jatuh menggelupur. Ketika nak meninggal nyawa-nyawa ikan, Nabi panggil, ya benar Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud yang tadi tu, selesaikan Abu Jahal itu. Nah, ketika Abu Jahal terlentang macam ni nyawa-nyawa ikan, Sayyidina Ibnu Mas'ud lah yang naik di atas dadanya, sebab dia kecil. Naik atas dada je, bayangkan anak kita naik atas gajah. Dan pegang pedang. Dalam keadaan macam tu pun Abu Jahal masih lagi merendah-rendahkan. Si kecil ada lagi, ataupun pengembala kambing. Kata beliau, matilah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal mati last di tangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, walaupun yang menumbangkannya bukan beliau. Ada orang lain menumbangkan Abu Jahal, tapi beliau last, Nabi yang suruh naik atas dada. Cuba bayangkan, budak naik atas dada kita kan kecil budak tu. Begitulah. Sekecil-kecil ini beliau sangat menguasai ilmu Al-Quran. Sebab itu Nabi sebut, siapa nak belajar Quran, belajar dengan Ibnu Mas'ud. Soalan untuk adik-adik nanti, ada 4 Abadillah, nama sahabat yang bermula dengan Abdullah tapi tak dipanggil Abdullah. Satu yang kita sebut ni, Abdullah bin Mas'ud. Adik siapa boleh jawab ni, Ustaz hadiahkan buku. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. 2, Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas, itu buku Nabi. 3, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar dipanggil Ibnu Umar. Yang keempat, Abdullah bin Zubair dipanggil Ibnu Zubair. Ni apa nama tadi istilah? 4 Abadillah. 1, Abdullah bin Mas'ud. 2, Abdullah bin Abbas. 3, Abdullah bin Umar. 4, Abdullah bin Zubair. Siapa dapat jawab, Ustaz bagi hadiah. Tapi seorang je lah dapat hadiah ya. Satu soalan seorang dapat hadiah. Kalau orang yang jawab yang betul dapat hadiah. Tanya lagi soalan kedua, orang yang sama salah, ambil balik hadiah. Baik. Berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wijaa. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kami. Bila perkataan berpesan tu masih penting. Kalau berkata tu biasa-biasa je. Kalau berpesan, wasiat pentinglah tu, nasihat pentinglah tu. Terus, wahai para pemuda. Pemuda itu dianggap pemuda kalau bawah 40 tahun. Pemuda lah tu. Kalau atas tu tak nama pemuda sangat dah, dipanggil dewasa. Baik. Siapa antara kamu yang ada kemampuan maksudnya kemampuan duit, kemampuan kesihatan,
adik-adik nanti akan rasa apa yang Nabi sebut ni memang maaf ni, kalau waktu muda-muda macam ni darah dia bergelojak, betul. Tapi bila dah kahwin, dah ada keluarga, anak-anak, yang lain. Sebab itu dari segi afdal tidak afdal mengimami solat dilihat. Antaranya adalah dia dah kahwin ke belum. Kalau yang dah kahwin, afdal kahwin, kecuali bacaannya tak sebaik orang yang belum kahwin. Maaf ni, hatta dalam perbahasan fiqh ni, orang buta dengan orang yang celik, siapa yang lebih afdal jadi imam? Orang yang buta. Kenapa? Sebab orang buta dia tak tengok perempuan. Kalau orang yang celik, apa sampai tahap tu. Dia ada lagi caranya. Baik. Sebab itu orang yang buta, adik-adik jawab, dengan orang yang peka, mana satu lebih elok? Orang yang buta tapi boleh mendengar, banding dengan orang yang peka tapi boleh melihat, mana satu yang lebih baik? Jangan pula adik-adik lurui sangat, dua-dua tak baik. Dua-dua tak baik. Memanglah dari segi kekurangan tu kuranglah, tapi dari segi manfaat yang lebih besar apa? Ini ada kaitan dengan Quran ni, sebab antum kan penghafaz Quran. Orang yang buta, orang yang buta tapi boleh mendengar lebih baik daripada orang yang boleh mendengar tapi buta. Kenapa? Terbalik. Orang yang buta tapi mendengar lebih baik daripada orang yang peka tetapi celik. Kenapa? Adik-adik kena bangga ni. Dia ada kaitan dengan Al-Quran. Berapa ramai orang yang buta tapi boleh hafal Quran, incomparable dengan orang yang peka tapi melihat, atau peka atau boleh melihat dan boleh mendengar. Tengok, lagi cepat orang yang buta tu. Tengok berapa ramai saya jumpa orang-orang yang macam ni. Ya Allah, kita jadi segan lah dipegang tulisan apa tu adik? Braille. Dah lah dia tak tengok perempuan, tak tengok YouTube, tak tengok WhatsApp, kan macam-macam dalam tu kan. Tapi menghafal Allah. Di syurga nanti dia akan buta ke tak? Tidak. Siapa yang di dunia ini mungkin cacat, semua tak jadi cacat. Sakit buah pinggang, darah tinggi, kencing manis, jantung, 3 serangkai itu. Migraine, apa telinga tak apa nak dengar, masuk syurga, habis hilang itu. Hilang penyakit zahir, hilang penyakit batin. Dalam syurga tak ada hasad, tak ada dengki dengan orang. Even dalam syurga tidak ada orang bujang. Siapa di dunia dia tak kahwin, dia akan kahwin nanti dekat syurga. Nantilah kita cerita tentang syurga. Saya pun ada tulis buku tentang syurga. Ketika pengalaman saya menulis buku tentang syurga, saya menulis tu sedap sampai pukul 4.45 pagi. Sedap sangat. Dan kita nak masuk syurga. Biar ada terletih dalam dunia ni, mengajar, belajar, hafal Quran, biar ada terletih. Bila kita meninggal esok, janganlah esok. Esok awal sangat, esok. Maksudnya lama lagi lah mudah-mudahan ya. Lihat di dalam kubur. Dalam kubur ada daurah lagi tak? Tak, letih juga. Sebab malam tadi masjid ni, subuh tadi dekat, bukan kita nak mengeluh, tidak. Biar kita letih. Nanti bila meninggal dalam kubur, datang pahala. Masya Allah. Apa yang kita ajar dengan orang tu amalkan, datang seronok. Jadi orang muda memang, kalau waktu muda gini memang tapi kalau dah kahwin nanti adik-adik tenang, sebab dah ada isteri, ada anak-anak. Kalau waktu muda gini maaf, mata liar sedikit kan. Kahwinlah kalau ada mampu. Tapi sekarang jangan dulu, Quran tak habis lagi hafal tu.
Bukan begitu ya, bukan begitu. Sebab mak ayah kita pun tengok juga. Kita mature tak mature, nak kahwin dengan anak orang bukan untuk sehari dua. Kita nak kahwin sampai bila ni? Til jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk syurga ya. Allahumma amin. Baik, terus adik. Ani kita tinggal 2 minit lagi kita berhenti ya. Fadal putra. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Siapa yang tidak mampu berkahwin. Oh, tak habis lagi. Ingat habis kita kahwin tadi ni. Ada lagi rupanya. Silakan. Dia puasa menjadi perisai baginya. Ya. Kalau tak dapat kahwin, berpuasalah. Sebab kalau kita berpuasa, kurang sikit dia punya semangat syahwat itu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim yang terakhir. Untuk sebelum balik ni, untuk sebelum rehat. Muka surat 34 atas daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, man sama yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ard. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah. Ini pelbagai tafsiran ulama. Berada di jalan Allah yang khusus berperang di medan tempur. Macam Hamas sekarang ini, ataupun pejuang-pejuang Islam yang lain, ataupun yang jaga perbatasan tu, polis, tentera tu kan. Ada juga yang menafsirkan adik-adik. Sebab adik-adik menuntut ilmu itu seperti berjuang di jalan Allah. Kita sekarang ni sekarang ni menuntut ilmu tak ni? Menuntut ilmu sebab man talaba man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Hadis. Siapa yang keluar menuntut ilmu, kan keluar ni jauh ni, adik-adik ni keluar. Siapa yang paling jauh kat sini ni? Siapa? Kak Acah. Paling jauh kat mana? Ada datang daripada Subang tak? Tak. Semua dekat kawasan Hulu Kelang ke? Saya rasa tidak ni. Muka jauh ni. Siapa paling jauh kat sini? Saja nak bagi semangat adik-adik. Siapa? Rawang tak jauh mana? Rawang jauh juga ya. Bolehlah jauh lagi. Itu paling jauh. Ada yang paling jauh. Sarawak. Siapa orang Sarawak sini? Asal dia Sarawak tapi duduk di PJ tak jauh mana ya. Mana orang Ampang tadi? Saya nak ucap terima kasih datang ya. Rawang, siapa orang Rawang tadi? Mana? Kak Ajah. Masya Allah. Daripada mana Kak Ajah? Bukit Beruntung. Ni Kak Ajah. Tasik Puteri. Bukit Beruntung dengan Tasik Puteri, mana yang jauh? Bukit Beruntung lagi. Kata yang Rawang tadi mana? Kita nak ucap tahniah hadir. Tak mengaku. Tak apa. Saya mengajar dekat Gombak tu. Ada seorang Kak Ajah tu datang daripada Bentong. Bentong ke Bentong? Faham. Bentong. Ya Allah. Habis saya mengajar tu, tak balik ke Bentong. InsyaAllah. Ni untuk adik-adik lah ni. Kita yang dekat-dekat surrounding ni tak hadir, orang jauh pun hadir. Itu maksudnya ketika hadir tu kita berada di jalan Allah. Kalau berpuasa, pahalanya ini. Saya mengikut sebagian ulama ya. Tapi ini lebih khusus pada orang yang berjalan di jalan Allah, perang betul-betul. Baik, apa fadilatnya putra? Allah akan menjadikan parit penghalang di antara dirinya dengan neraka seperti jauhnya antara langit dan bumi. Tahu tak parit? Parit kan? Sana dibuat parit sampai ke ujung. Ni parit ni. Jauh tak? Jauh. Kalau pakai kuda belum tentu dapat. Sebab dia turun lagi. Kalau jalan santai kan kuda boleh. Maksudnya payah.
dengan api neraka sejauh langit dengan, kalau bahasa ni tadi, bahasa hadis adalah ma bainas samai wal ard, antara langit dengan bumi. Atas tu ada berapa langit? 7. Langit yang paling dekat langit apa? Langit dunia, as-sama'ud dunia. Mana langit dunia? Itu atas. Tapi kita tak tahu kat mana jauh tu. Jangan kata langit itu, antara dinding masjid kita ni pun dah jauh. Ini kan pula sejauh itu dia tak kena api neraka. Besar tak pahala? Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni kita akan baca lebih laju ya. Lepas ni kita berehat sebentar dulu. InsyaAllah sekitar pukul 11 macam tu kita masuk balik, ataupun 10.50. Nah, ya. 4. Oh, 2. Terima kasih Kak Ajar. 1. Bersyukur. Ada 4 kata ulama. 1. Kita diciptakan, dijadikan dalam kurungan makhluk. Yang kedua, makhluk itu adalah manusia. Yang ketiga, manusia itu beriman. Beriman Kak Ajar ya. Yang keempat, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Boleh adik-adik, ini pun antara soalan yang kita tanya nanti ya. Kita wajib bersyukur pada 4 perkara daripada bawah. 1, kita adalah makhluk diciptakan Allah. 2, manusia. Makhluk ini adalah manusia. 3, manusia ini manusia yang beriman. Yang keempat, kemuncaknya, orang yang beriman ini, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Antaranya keistimewaan kita ini, paling lambat kita muncul, tapi paling awal masuk dalam syurga. 2, buat amal sedikit tapi pahala besar. Itu antaranya. Sebab satu je, kerana kita ada Nabi yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Kak Ajar ingatkan tadi nah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung selepas ini insya-Allah.